Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Adini binti Asmadi bernombor matriks D2020109834. Saya merupakan pelajar tahun akhir bagi ijazah sarjana muda pendidikan ekonomi dengan kepujian AT18. Hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan projek penyelidikan tahun akhir yang bertajuk Pengaruh Sikap Kewangan, Pengetahuan Kewangan dan Efikasi Kendiri Kewangan ke atas tingkah laku pengurusan kewangan dalam kalangan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Sebelum saya memulakan pembentangan pada hari ini, saya telah menyediakan QR Code untuk melihat prosiding FYP saya sebagai rujukan anda. Kita mulakan dengan abstrak. Kajian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh sikap kewangan, pengetahuan kewangan, efikasi kendiri kewangan ke atas tingkah laku pengurusan kewangan dalam kalangan mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel kajian terdiri daripada 119 orang mahasiswa yang terpilih daripada UPSI menggunakan teknik persampelan kebarangkalian secara berstrata. Borang soal selidik digunakan sebagai instrumen untuk mengumpul data. Analisis deskriptif digunakan untuk menerangkan profil responden seperti jantina, tahap pendidikan, fakulti dan pendapatan bulanan keluarga, isu rumah dan mengukur pengaruh sikap kewangan, pengetahuan kewangan dan efikasi kendiri kewangan ke atas tingkah laku pengurusan kewangan. Keputusan daripada analisis inferensi iaitu ujian T menunjukkan pengaruh sikap kewangan, pengetahuan kewangan dan efikasi kendiri kewangan, perbezaan yang signifikan ke atas tingkah laku pengurusan kewangan berdasarkan jantina dalam kalangan mahasiswa UPSI. Manakala keputusan daripada analisis ujian ANOVA menunjukkan pengaruh sikap kewangan, pengetahuan kewangan, efikasi kendiri kewangan adalah perbezaan yang signifikan ke atas tingkah laku pengurusan kewangan berdasarkan tahap pendidikan mahasiswa UPSI. Keputusan analisis regresi linear berganda adalah untuk menentukan faktor dominan iaitu efikasi kendiri kewangan yang mempengaruhi tingkah laku pengurusan kewangan mahasiswa UPSI. Dari segi implikasi kajian ini dapat meningkatkan kesedaran kepada pelajar supaya lebih mengambil berat tentang pengurusan kewangan dan mengawal tingkah laku dalam aktiviti yang melibatkan kewangan. Selain itu, kajian ini dapat mendidik mahasiswa tentang pengurusan kewangan dan sentiasa meningkatkan pengetahuan mengenai kewangan yang melibatkan membuat keputusan yang besar dalam aktiviti kewangan seperti pembahagian wang untuk pelaburan, simpanan, pinjaman serta perbelanjaan yang besar dan berisiko. Seterusnya, pengenalan. Kehidupan sebagai mahasiswa di universiti adalah kehidupan yang mencabar buat mereka untuk menyeimbangkan di antara mengekalkan prestasi akademik sepanjang pengajian dengan masalah kewangan yang dihadapi. Dengan ketidaktentuan ekonomi pada masa kini telah mendorong mahasiswa sekurang-kurangnya mempunyai asas dalam menguruskan kewangan bagi mengelakkan berlaku masalah dalam kewangan berlanjutan, iaitu menurut kajian Hussein 2021, kebertanggungjawabban mahasiswa dalam memupuk diri dengan meningkatkan keupayaan dalam menguruskan kewangan sangat penting supaya lebih terkawal dan mencapai matlamat kewangan. Konflik pengurusan kewangan sebenarnya timbul disebabkan wujudnya kekeliruan dalam mengenal pasti antara barangan keperluan atau kehendak dalam kalangan pelajar kerana kurangnya ilmu tentang pengurusan kewangan dalam diri mereka menurut kajian Zahari SA dan Wahid H pada tahun 2020. Tindakan mahasiswa membuat keputusan dalam aktiviti melibatkan kewangan tanpa merancang akan mencetuskan masalah kewangan yang berpanjangan sehingga memberi tekanan kepada mereka. Seterusnya adalah tinjauan literatur.
Dalam kajian Odila dan Setiono 2023 juga bersetuju bahawa sikap keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkah laku pengurusan keuangan generasi milenial. Menurut kajian Wangi ETL 2021 menyatakan bahawa sikap keuangan memberi kesan yang signifikan terhadap tingkah laku pengurusan keuangan yang memainkan peranan penting dalam memahami pengurusan keuangan individu. Menurut kajian Rahayu ETL 2023 pula berpendapat bahawa pengetahuan keuangan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkah laku pengurusan keuangan mahasiswa Universitas 11 Maret. Menurut kajian Morris ETL 2022 juga menjalankan kajian pengetahuan keuangan, keyakinan keuangan dan keupayaan pembelajaran mengenai tingkah laku keuangan di Kanada. Menerusi kajian Dwi Yanti dan Purnamasari 2023 menyokong bahawa efikasi kendiri keuangan mempengaruhi secara signifikan terhadap tingkah laku pengurusan keuangan. Metodologi kajian. Data dikumpul menggunakan soal selidik tinjauan yang diberikan kepada sampel dalam kalangan mahasiswa UPSI. Seramai 119 orang responden telah memberi maklum balas yang digunakan untuk analisis. Soal selidik terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A memerlukan maklumat demografi seperti jantina, tahap pendidikan, fakulti dan pendapatan bulanan keluarga atau isi rumah. Bahagian B adalah untuk mengukur sikap kewangan, pengetahuan kewangan dan efikasi kendiri kewangan, serta bahagian C mengukur tingkah laku pengurusan kewangan. Terdapat 7 penyataan sikap kewangan, 6 penyataan pengetahuan kewangan dan 5 penyataan bagi efikasi kendiri kewangan. Bahagian ini memerlukan responden memberi maklum balas yang sesuai daripada skala Likert, 5 tahap persetujuan daripada 1 sangat tidak setuju kepada 5 sangat setuju. Maklum balas yang diperoleh dianalisis menggunakan SPSS Statistical Package. Kajian rintis dijalankan kepada 30 responden dan maklum balas responden direkod dan melakukan beberapa perubahan penambahbaikan. Ujian kesahan dan kebolehpercayaan telah dijalankan bagi memastikan konsisten terhadap instrumen. Kesemua item memperoleh nilai Alpha Cronbach antara 0.4 hingga 0.6 pada tahap sederhana. Ini menunjukkan konsisten dalaman instrumen adalah baik dan diterima untuk meneruskan kajian. Seterusnya kita pergi kepada dapatan dan perbincangan. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan 47.9% responden adalah lelaki dan 52.1% adalah responden perempuan. Responden kebanyakannya daripada ijazah sarjana muda iaitu 35.3%, diploma 21.8%, ijazah sarjana 24.4% dan doktor falsafah dan doktor pendidikan PhD paling rendah iaitu 18.5%. Daripada responden yang mengikut fakulti mendapati bahawa Fakulti Pengurusan Ekonomi FPE adalah paling tinggi sebanyak 32.8% dan Fakulti Teknikal dan Vocational FTV paling rendah sebanyak 2.5%. Menerusi responden mengikut pendapatan bulanan keluarga atau isi rumah kategori RM5,250 ke bawah sebanyak 37.8%, kategori RM5,250 hingga RM11,819 sebanyak 40.3% dan RM11,820 ke atas sebanyak 21.8%. Bahagian B mempunyai 18 penyataan yang mengukur pengaruh sikap kewangan, pengetahuan kewangan dan efikasi kendiri kewangan responden melalui skala Likert. Skor min bagi penyataan sikap kewangan ialah 4.2171, penyataan bagi pengetahuan kewangan ialah 4.1517 dan efikasi kendiri kewangan ialah 4.38. Pada bahagian C, penyataan bagi tingkah laku pengurusan kewangan memperoleh skor min 4.315.
Dapatan kajian menggunakan analisis inferensi iaitu ujian T dan ujian ANOVA dan analisis regresi berganda untuk mendapatkan hasil analisis bagi pengaruh pemboleh ubah tidak bersandar terhadap pemboleh ubah bersandar berdasarkan jantina dan berdasarkan tahap pendidikan dan faktor dominan. Keputusan signifikan pada aras keertian 5%. Secara keseluruhan, kajian ini mempunyai 6 hipotesis dan persoalan ketiga untuk dianalisis. Analisis inferensi iaitu ujian T. H1, hipotesis pertama berkaitan dengan pengaruh sikap keuangan ke atas tingkah laku pengurusan keuangan dalam kalangan mahasiswa UPSI mengikut jantina. Keputusan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pemboleh ubah mengikut jantina. Hasil kajian ini disokong oleh Hardy Jono, ETAL 2018 mendapati bahawa dari segi pertimbangan terdapat perbezaan yang signifikan berdasarkan jantina. H2 iaitu hipotesis kedua adalah berkaitan dengan pengaruh pengetahuan keuangan ke atas tingkah laku pengurusan keuangan mahasiswa UPSI mengikut jantina dan keputusan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pemboleh ubah dengan jantina. Namun bertentangan dengan kajian Valentini Kret, ETL 2023 menyatakan bahawa tiada perbezaan yang berlaku antara responden lelaki dan perempuan kerana responden mempunyai pengetahuan yang sama dalam pengurusan keuangan. Seterusnya, bagi H3 adalah berkaitan dengan pengaruh efikasi kendiri kewangan ke atas tingkah laku pengurusan keuangan mahasiswa UPSI mengikut jantina dan keputusan adalah terdapat perbezaan yang signifikan antara pemboleh ubah dengan jantina. Melalui kajian Asadi Mitra dan Kausar 2019 yang menyatakan bahawa perempuan mempunyai efikasi kendiri kewangan yang tinggi dalam merancang perbelanjaan dan mencari jalan penyelesaian masalah kewangan. Seterusnya adalah dapatan dan perbincangan bagi analisis inferensi ANOVA. Hasil dapatan bagi kajian hipotesis keempat menunjukkan keputusan terdapat perbezaan yang signifikan terhadap pengaruh sikap keuangan ke atas tingkah laku pengurusan keuangan mahasiswa UPSI berdasarkan tahap pendidikan. Dapatan ini disokong daripada kajian Yaman 2019 menyatakan sikap keuangan memberi kesan yang positif terhadap tahap pendidikan. H5 iaitu hipotesis 5 adalah berkaitan dengan pengaruh pengetahuan keuangan ke atas tingkah laku pengurusan keuangan mahasiswa UPSI yang menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pemboleh ubah dengan tahap pendidikan. Dapatan ini mendapat sokongan daripada kajian Martin ETAL 2022 juga menunjukkan kesan yang positif mempengaruhi kepada pengetahuan keuangan yang lebih tinggi apabila tahap pendidikan individu semakin tinggi. H6 pula iaitu hipotesis yang ke-6 adalah berkaitan dengan pengaruh efikasi kendiri kewangan ke atas tingkah laku pengurusan kewangan mahasiswa UPSI dan menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara pemboleh ubah dengan tahap pendidikan. Hasil dapatan kajian disokong oleh kajian Loan 2011 yang menyatakan bahawa PhD memiliki efikasi kendiri keuangan yang lebih tinggi berbanding tahap pendidikan yang lain dan memberi kesan yang positif dan signifikan. Seterusnya adalah dapatan dan perbincangan bagi analisis ketiga iaitu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda iaitu persoalan ketiga berkaitan dengan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku pengurusan keuangan mahasiswa UPSI dan menunjukkan bahawa efikasi kendiri keuangan pemboleh ubah adalah pemboleh ubah tidak bersandar mencapai bacaan nilai koefisien B tertinggi mempengaruhi pemboleh ubah bersandar. Dengan sokongan kajian Chong ETAL 2021 yang menyatakan bahawa efikasi kendiri keuangan memberi kesan paling tinggi dalam mempengaruhi model tingkah laku pengurusan berbanding kesan-kesan yang lain.
Kesimpulan, kajian ini menyatakan beberapa implikasi kajian iaitu dapat meningkatkan kesedaran kepada pelajar supaya lebih mengambil berat tentang pengurusan kewangan dan mengawal tingkah laku dalam aktiviti yang melibatkan kewangan. Selain itu, dapat mendidik mahasiswa tentang pengurusan kewangan dan sentiasa meningkatkan pengetahuan mengenai kewangan yang melibatkan membuat keputusan yang besar dalam aktiviti kewangan. Dalam penambahbaikan kajian akan datang, kajian dapat dilakukan dengan lebih luas melibatkan pelajar dan pensyarah Universiti Awam di Malaysia dan mengkaji lebih lagi faktor-faktor lain dalam mempengaruhi tingkah laku pengurusan kewangan mahasiswa. Selain itu, pengkaji juga digalakkan menggunakan pendekatan yang berbeza iaitu kualitatif seperti temu bual untuk menganalisis faktor-faktor yang terlibat dalam mempengaruhi tingkah laku pengurusan kewangan mahasiswa. Itu sahaja pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.